A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita akan memulakan pengajian daripada kitab pengajian yang baru, yang mana kitab yang akan kita jadikan sebagai teks pengajian di bawah kendalian saya adalah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang mana kitab ini telah dikarang lebih 40 tahun yang lalu oleh Tuan Guru Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, salah seorang tokoh ulama di Martapura di Banjarmasin, yang mana beliau masih lagi berada bersama kita pada hari ini dengan usianya yang mencecah hampir 80 tahun. Dan kitab ini asalnya dikarang di dalam bahasa Arab, kemudian telah diterjemahkan oleh Tuan Guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari rahmatullah alaih, yang telah kembali ke rahmatillah pada tanggal 30 Oktober tahun 2021 yang lalu. Jadi saya tak pastilah kitab ni dah mengalami berapa banyak kali cetakan, dan yang berada di tangan saya ini adalah merupakan cetakan yang pertama yang dicetak pada tahun 2004 dan mungkin berada di tangan tuan-tuan disediakan oleh pihak surau adalah cetakan yang terkini kot, cetakan yang kelima Jadi bolehlah mudah-mudahan kita mulakan pengajian kitab ini, kita mendoakan mudah-mudahan musannif kitab sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan tubuh badan untuk dapat memanfaatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan disampaikan kepada ummah. Dan kita juga marilah sama-sama membaca surah Al-Fatihah khusus kepada penterjemah kepada kitab ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari rahmatullah alaih. Moga-moga menjadi amal soleh bagi beliau di alam barzah, dan mudah-mudahan beliau mendapat manfaat daripada usaha beliau ini pada hari akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab yang berada di tangan kita ini diberi nama Kelebihan Ilmu dan Ulama. Apakah kelebihan ilmu dan kelebihan menjadi ulama? Jadi sikitlah tafsiran ataupun terminologi ataupun istilah yang berkaitan dengan ilmu dan ulama. Jadi ilmu ni menurut istilahnya adalah kefahaman ataupun pengetahuan, itu dimaksudkan dengan ilmu. Dan tertentu di sini pastilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Dan di dalam Islam hakikatnya ilmu dan agama itu tidak terpisah. Jadi ilmu itu adalah agama dan agama itu adalah ilmu. Itu kita membahas konsep ilmu menurut perspektif Islam. Jadi untuk menjadi orang yang beragama, kita perlu kepada ilmu. Dan untuk kita kata menjadi orang yang berilmu, supaya ilmu yang kita miliki itu dapat dimanfaatkan, kita mesti menjadi orang yang beragama. Jadi itu dimasukkan dengan ilmu, dan tertentu ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Yang kedua ulama. Ulama ni adalah orang yang menguasai ilmu. Asal kalimat dasarnya atau mufradnya adalah alimun. Seorang yang menguasai, dan ulama artinya ramai orang yang menguasai ilmu. Tetapi boleh saja dinisbahkan ulama ini walaupun hanya kepada seorang yang
menguasai ilmu. Contohnya Al-Imam Syafi'i digelar dengan gelaran ulama, kerana banyak cabang ilmu yang dikuasai oleh beliau. Jadi ulama juga sebagaimana ilmu itu tertentu kepada ulama agama, disebut juga sebagai ilmuwan agama. Jadi ulama ni tidak dipasangkan, dipakaikan kepada umum para ilmuwan, tidak, dan bukan kepada semua scholars, tetapi hanya kepada mereka yang mempunyai pengetahuan tentang agama. Jadi mereka itu dinisbahkan sebagai ulama. Sebab dalam bahasa Arab mereka menguasai bidang-bidang yang lain juga dalam konteks ilmu tak dipanggil ulama. Contoh, kalau engineer dipanggil muhandis, doktor dipanggil tabib, dengan gelaran mereka masing-masing, ataupun disebut juga sebagai khabir, orang yang mahir, khubara, pakar-pakar. Tetapi tak ada seorang pun yang diistilahkan, diguna pakai, ataupun yang dilabelkan dengan ulama. Jadi ulama ni tertentu hanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama. Jadi itu ulama. Dan di sini kita bahas tentang ilmu dan ulama, apa kelebihan menuntut ilmu dan apa kelebihan menjadi ulama dalam bentuk yang umum lah. Walaupun secara khususnya untuk menjadi seorang ulama dia memerlukan kepada beberapa kemahiran ilmu yang tertentu. Jadi bukan semua orang yang berilmu itu boleh diistilahkan sebagai ulama, tetapi kita sebut ulama di sini dalam konteks umum lah, menjadi orang yang mempelajari dan menguasai ilmu agama. Jadi itu dimasukkan ilmu dan ulama. Jadi kita boleh pergi terus kepada hadis yang pertama di dalam kitab ini, diberi tajuk kelebihan orang yang alim, kelebihan orang yang menguasai ilmu. Jadi apa kelebihan dan lawan kepada alim itu adalah jahil. Maksudnya apa kelebihan menjadi orang yang menguasai ilmu, orang yang ada kefahaman tentang ilmu agama berbanding orang yang jahil. Hadis yang pertama ini saya baca matanya terlebih dahulu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun faqala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum wa fi riwayatin anhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlul ardi hatta namlata fi juhriha wal hitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kita pergi kepada terjemahan hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah disebut di sisi Nabi SAW perihal dua orang lelaki. Telah disebut di sisi Nabi SAW perihal dua orang lelaki. Pertama disebut tentang seorang abid, yakni seorang ahlul ibadah. Mana orang yang rajin beribadah, mungkin rajin sembahyang sunat, rajin sembahyang sunat, ataupun rajin melakukan puasa sunat, itu ahlul ibadah. Rajin membaca Quran, rajin beribadat di waktu malam, maka disebut tentang seorang lelaki yang rajin beribadat. Manakala seorang lagi yang alim, maksud alim ni orang yang mempunyai ilmu tentang agama, mempunyai faham tentang hukum hakam, maka kedua-dua orang ini disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang dua orang ini? Sebagai satu contohlah, bila dikemukakan di hadapan Nabi tentang seorang lelaki yang rajin beribadah dan tentang seorang lelaki yang alim, yakni yang berilmu pengetahuan tentang agama. Maka komentar Nabi SAW, faqala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kata Nabi, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid itu seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Jadi itu perbandingannya. Bila dinyatakan kepada Nabi, apa komentar Nabi, apa komen Nabi, pandangan Nabi terhadap dua orang lelaki, seorang yang rajin beribadah, manakala seorang lagi mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama. Maka maksudnya, kata Nabi, lebih baik orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama berbanding sekadar rajin beribadah. Maka kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Jadi jauh perbezaan di antara orang yang semata-mata suka kepada melakukan ibadah dan orang yang ada pengetahuan tentang agama. Jadi alim ni maksudnya orang yang berilmu. Dah kita tahulah, ilmu ni dia berbeza dengan tahu. Sebab tu kalau kita sebutlah sebagai contoh, dia tahu tentang sesuatu
dia berilmu tentang sesuatu. Ni ada perbezaan dari sudut ilmiahnya. Ya, jadi kalau kita sebutlah, contohnya seseorang itu tahu tentang sesuatu, itu maksudnya pengetahuan yang umum. Jadi kalau kita menyebut tentang seseorang itu berilmu tentang sesuatu, ilmu itu adalah pengetahuan yang tersusun. Itu perbezaan dia. Jadi kalau orang tu tahu, orang ni berilmu, beza. Ya, berapa ramai orang yang berilmu tentang kereta sebagai contoh berbanding orang yang tahu tentang kereta. Saya tahu tentang kereta ni kenderaan 4 roda. Saya tahu kan kat Malaysia pemandu berada di sebelah kanan, itu kita tahu. Tetapi bila sebut berilmu, mana dia tahu sampai model kereta, jenama tahun berapa, itu maksud berilmu. Jadi apa maksud ilmu? Ilmu menurut ulama itulah pengetahuan atau kefahaman tentang sesuatu secara tersusun. Itu berilmu. Orang tahu masak dan orang yang berilmu tentang masakan tu lain. Maksud kalau orang tu ada ilmu tentang memasak, dia tahu sukatan, dia tahu bahan, itu maksud ada ilmu. Tapi kalau setakat tahu masak, tu yang banyak tu. Tahu masak tak? Tahu. Sedap nombor 2 lah kan. Yang penting dia tahu masak. Jadi tak? Kira jadilah. Tu kira tahu. Tapi kalau orang berilmu tentang masakan, dia tak macam tu. Jadi itu beza. Sebab tu Nabi mengatakan kelebihan orang yang berilmu berbanding sekadar yang rajin beribadah, perumpamaannya seperti aku dan sahabat yang paling rendah di kalangan kamu. Maksud yang paling rendah kedudukan. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni dia ada darajat, dia ada kedudukan. Sahabat yang terhampir dengan Rasulullah, sahabat yang paling banyak menghafaz hadis-hadis Nabi SAW, sahabat yang paling alim tentang urusan hukum hakam agama. Dia berbeza. Ada sahabat yang hafal sedikit hadis Rasulullah, ada sahabat yang tak tahu banyak tentang hukum hakam agama. Jadi mereka akan merujuk kepada sahabat yang lebih tahu, sebagai contoh tentang hukum hakam agama. Jadi Nabi buat satu perbandingan, kelebihan orang yang berilmu berbanding sekadar rajin beribadat, umpama aku dan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Maksud paling rendah ni bukan maksud Nabi menghina, tapi dari sudut pengetahuan. Bahasakan tadi sahabat ada kedudukan dan darajat. Maka ini menerangkan secara tidak langsung kelebihan orang yang berilmu berbanding sekadar rajin beribadat. Ini penting ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di lautan, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Itu kelebihan menjadi orang yang berilmu, di mana seluruh makhluk termasuk Allah dan malaikat mendoakan kebaikan kepada ahlul ilmi, mendoakan kebaikan kepada orang yang berilmu. Di mana pun mereka berada, mereka sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga sentiasa didoakan oleh seluruh makhluk, sama ada di langit dan di bumi. Jadi kalau dah macam ni punya hebat, menjadi seorang yang berilmu, kenapa tak ramai di kalangan kita yang bercita-cita untuk menguasai ilmu, berbanding ramai yang bercita-cita untuk menjadi selain daripada orang yang berilmu, nak jadi selebriti, nak jadi orang terkenal, supaya nanti dalam jalan ke mana-mana pun orang minta sign autograph, pergi ke mana-mana pun orang sebut, orang tinggalkan meja makan sebab nak bergambar dengan dia di meja makan dia. Popular tapi tak sepopular orang yang berilmu, sehingga apa yang ada di langit termasuk ikan di dalam lautan pun mendoakan kebaikan kepada orang yang berilmu. Jadi bukan hanya terkenal di kalangan manusia, bahkan terkenal kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang pertama yang menerangkan tentang kelebihan menjadi orang yang berilmu. Kita lihat syarah kepada hadis. Berkata pengarang kitab Hafizahullah, sangat tinggi martabat orang yang alim bila dibanding dengan martabat orang abid yang tidak alim. Ni tinggi martabat. Nabi sebut suatu kenyataan yang jelas. Perbezaan atau perbandingan di antara orang yang alim berbanding orang yang sekadar abid tetapi tidak alim. Maknanya dia rajin beribadat tapi dia kurang faham tentang hukum hakam ibadat, tapi rajin.
suka pergi masjid, suka sembahyang sunat, tetapi pasti kerana dia jahil, banyak kesilapan di dalam ibadah yang dia lakukan. Berbeza dengan seorang alim. Orang alim ni dia tahu hukum, dia tahu yang sah, yang batal, dia tahu halal dan haram, dia tahu dosa dan pahala. Maka dengan sebab itu dia terpelihara daripada melakukan kesalahan di dalam ibadat. Walaupun dia kurang beribadat, tetapi pengetahuan tadi telah menjadikan dia orang yang benar di dalam beribadat. Berbanding sekadar orang yang rajin beribadat tetapi malas untuk menuntut ilmu, maka banyak kesilapan di dalam ibadat yang dia lakukan. Ini perbandingan yang jelas. Apatah lagi lah kalau seorang alim tu juga seorang abid. Dahlah dia alim, dia rajin pula beribadat, maka lebih jauh kedudukannya meninggalkan orang yang sekadar abid tanpa alim. Sebab tu kita kena berusahalah menjadi orang yang rajin beribadat, di waktu yang sama juga menjadi orang yang mempunyai pengetahuan ilmu tentang perkara yang berkaitan dengan ibadat. Ini penting lah, sebab syarat, dan salah satu syarat sahnya ibadat adalah ibadat itu benar dan betul sebagaimana ia disyariatkan. Itu syarat ibadah itu diterima. Rajin beribadat bukan jaminan ibadat itu diterima. Ini penting. Banyaklah pahala dia sebab rajin sembahyang sunat. Banyaklah pahala dia rajin baca Quran. Rupa-rupa dia semak-semak bacaan Quran separuh salah. Semak-semak sembahyang sunat, separuh sembahyang sunat tu tak sah. Semak-semak kepada ibadah yang lain, hampir keseluruhan ibadah tu tak menepati syarat. Ini kerugian. Sebab itu kita lihat di sini nilai ilmu tu mengatasi sekadar rajin beribadat. Tetapi bagi orang yang berilmu, sudah pasti mudah-mudahan dia juga rajin di dalam melakukan ibadat. Jadi itu suatu perkara yang jelaslah dan menarik perhatian kita untuk menjadi orang yang alim. Maksud orang yang menjadi ataupun orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Dan saya rasa dalam konteks kita di Malaysia ni, saya rasa tak ada sebab rasanya untuk orang di Malaysia ni mengisytiharkan diri mereka sebagai orang yang tak tahu agama. Saya ingat satu pengisytiharan yang cukup memalukan. Kalau ada orang boleh cakap dengan kita, dia kata, maaf Ustaz, saya tak pandai agama. Ini satu kenyataan yang cukup memalukan. Sebab sebagai sebuah, saya ambil banyak kali saya sebut tentang contoh perang statistik lah. Saya suka main contoh perangkaan. Orang Islam di negeri Selangor berapa? 4.3 juta. Berbanding 7.04 juta keseluruhan penduduk negeri Selangor. Besar tu. Dan saya rasa dalam konteks 4.3 juta orang Islam negeri Selangor, saya ingat memalukan kalau masih ada orang Islam di negeri Selangor yang mengatakan saya jahil agama. Pasal cerita kuliah-kuliah lepas tak, saya cerita tentang apa? Tentang peruntukan yang cukup besar yang telah dikeluarkan khususnya untuk surau dan masjid, juga termasuk dalam urusan pengimarahan surau dan masjid, antaranya dengan program-program pengajian dan kuliah. Kalau kita sebut negeri Selangor, saya sebut banyak kali lah, negeri Selangor ni total seluruh masjid 436 buah, surau 346 buah, surau Jumaat. Kalau surau yang tak ada pada solat Jumaat 1765 buah. Di total saya ingat dia mampu untuk menampung 4.3 juta umat Islam di negeri Selangor. Kalau 436 kemudian campur dengan 346 campur dengan 1765, saya ingat cecah hampir 2000 lebih. Dengan kapasiti 4.3 juta dan dengan keaktifan Masjid Surau Negeri Selangor di dalam penganjuran majlis ilmu, saya rasa hari ini setiap lokaliti ada surau. Tak adalah setengah-setengah tempat tu kita tengok rapat-rapat pun surau dia. Satu kawasan kediaman yang bersebelahan dengan satu kediaman yang lain, sekurang-kurang kat situ ada 2 surau. Dululah kita bukan tahun 80-an 70-an, tahun 2023 asal buat taman perumahan, bangun masjid atau surau. Asal naik saja kawasan kediaman, tak kisahlah kediaman seperti apartmen ke, naik satu kemudahan namanya surau. Dan di surau-surau ni ada kebiasaannya, saya rasa adalah di negeri Selangor ni ada program-program ilmu yang dijalankan cukup banyak. Cukup banyak. Tinggal kita rajin tak rajin untuk menghadirinya sahaja. Saya ingat dalam konteks negeri Selangor, semua subjek ada diajar di masjid dan di surau. Semua subjek. 3 subjek teras kan, tauhid,
fiqh dan juga tasawuf. Saya rasa habis. Tak ada seluruh masjid, tak ada masjid Negeri Selangor atau surau Negeri Selangor yang tak ada pengajian tauhid, tak ada pengajian fiqh, tak ada pengajian tasawuf di dalamnya. Semua ada. Termasuk kita juga di sinilah. Jadi sebab tu saya kata tadi amat memalukan kalau masih ada di kalangan orang Islam Negeri Selangor yang mengatakan, maaflah, saya jahil agama. Bagi saya tu tak relevan nak ucap. Ya, kita bukan hidup zaman darurat. Ya, dengan peruntukan yang besar untuk program-program keagamaan. Bahkan itu kita sebut dalam konteks masjid dan surau, apalagi di tempat-tempat yang bukan berstatus masjid dan surau banyak. Ya, kelas-kelas pengajian persendirian, kelas-kelas pengajian di rumah secara berkelompok cukup banyak. Sebab itu hari ini kalau ada di kalangan orang Islam umum Malaysia khusus Selangor mengatakan dia masih tak faham tentang agama, ini suatu kenyataan yang cukup memalukan. Jadi apa yang tinggal sebenarnya? Yang tinggal adalah usaha kita untuk menuntut dan mempelajari ilmu agama. Ni balik pada diri kita masing-masing lah. Ya, dengan usia kita yang tertentu, dengan kehidupan semasa kita, macam mana kita dengan pengetahuan agama ni. Dan saya rasa hari ini alhamdulillah dalam konteks Malaysia, kalau kita balik kepada pendidikan lah, ya, di sistem persekolahan kita di Malaysia ni, saya ingat pendidikan agama Islam telah diajar sejak daripada peringkat awal pendidikan lagi. Ya, di peringkat tadika tengok ya, anak-anak kita dah didedahkan dengan Quran dan fardu ain. Kita ada program namanya JQAF, pengajian Quran dan fardu ain. Ya, hari ini kalau dalam konteks 1 minggu lah hari ini, ya, jadual pengajian ataupun 1 bulan kita sebutlah di Malaysia sekitar 19-20 jam ya diperuntukkan untuk pengajian pendidikan Islam. Mana kalau anak kita darjah 1 sampai darjah 6 sekolah rendah tak mahir baca Quran, ni pelik bin ajaib. Ya, cukup banyak peruntukan jam yang diperuntukkan untuk pendidikan Islam. Tu belum cerita lagi prasekolah, belum cerita lagi peringkat sekolah menengah. Ya, bahkan hari ini ada sekolah-sekolah berasrama penuh yang dikategorikan sebagai sekolah pendidikan Islam. Ya, mana kalau dalam konteks Malaysia ni suatu kebanggaan lah. Tetapi itulah saya kata tadi, malang ni jika ada di kalangan orang Islam, khususnya orang Selangor, yang masih beri alasan saya tak pandai agama. Beri Quran kat dia, maaf ustaz, saya tak pandai baca Quran. Ini nak kena lempang. Ya, kita tanya dia tentang hukum hakam yang asas, oh saya tak pandai. Macam mana ni? Ya, sebab ini basic, dia dipanggil fardu ain. Ya, berlainan dengan fardu kifayah. Itu pengetahuan yang lebih mendalam terhadap sesuatu cabang ilmu-ilmu Islam. Itu tak semua orang kena tahu, kecuali ahli, mufti, tuan-tuan qadi. Ya, orang-orang yang dirujuk bila berlaku sesuatu kemuskilan dalam urusan yang tersebut. Ni dia kenalah. Tapi basic yang kita namakan sebagai fardu ain takkan tak tahu. Takkan tak tahu lagi orang Islam tak boleh makan makanan kalau binatangnya yang tak disembelih. Takkan tak tahu. Ni semua bedal. Nampak ya, tengok hari ni. Ya, ada sesuka ikuti kan IG ke apa-apalah dalam bab makan minum. Kan orang kita kan suka makan, semua dimakannya. Ya, dia tak cek dulu halal ke, ada tak kek tu dicampur dengan ram ke. Ya, ni berlaku banyak kan, orang kongsi kat kita kan. Semua kalau muka jenis makan halal tu orang kita lah, beratur panjang ni. Dia ni masalah ni tadi. Yang takkan kita tak ada pengetahuan asas pun tentang agama. Ni asas. Apa boleh makan, apa tak boleh makan tu asas. Tak perlu tanya mufti. Kecuali pada makanan-makanan yang baru, campurannya baru, jenamanya baru. Ini perlu kepada fatwa. Ya, tapi kalau setakat makan khinzir dengan ayam pun tak tahu beza, ini asas. Oh, babi tak boleh makan ke? La haula wala quwata illa. Ini asas. Ya, mabuk nampak, tak boleh minum ke? Arak kan haram. Wallah, baru tahu. La haula wala quwata illa billah. Ini asas. Habis semayang, Assalamualaikum, kita pun panggil, dek, semayang zuhur berapa rakaat tadi? Saya semayang 7 bang. Zuhur 4. Oh, bukan 7, silap lah. La haula wala quwata illa billah. Itu asas. Ini sekarang yang terjadi ni musibah besar. Ya,
Tak cerita lagi yang tak semayang, tak cerita lagi itu, tak cerita lagi cerita pengetahuan je. Ni kita bimbang. Jadi 4.3 juta orang Islam negeri Selangor ni, kalau suku sahaja yang faham agama, hancur. Itu yang asal ada konsert, dialah yang paling saf depan. Asal ada perkara-perkara tertentu, dialah yang akan menjadi orang yang paling kehadapan. Ini masalah ni. Sebab tu hari ni musuh menyerang orang Islam bukan dengan memberikan mereka langsung makan minuman yang haram, bukan langsung mencampakkan mereka kepada aktiviti yang haram, tak. Tapi dia banyak trik, dia banyak caranya, banyak gimmicknya. Tapi kalau orang Islam tak ada pengetahuan tentang agama, apatah lagi tentang hukum hakam, habis. Ini masalah besar. Lepas tu di sini kita lihat Nabi SAW menyebut suatu perbandingan yang cukup hebat di antara orang alim dan orang yang sekadar rajin beribadat tetapi tidak alim. Apalagi dahlah tak alim, tak rajin pula beribadat, tu lagi teruk. Ini Nabi buat perbandingan ni antara orang alim dan ahlul ibadat. Ahlul ibadat ni rajin beribadat tapi tak alim, tak tahu banyak tentang hukum hakam tapi rajin. Itu pun dah nilai kedudukannya dengan orang yang alim tu dah jauh langit bumi. Apalagi orang yang dahlah tak alim, tak abid pula. Ni lagi teruk. Maka ini disebut oleh pengarang kitab. Lalu bila dibanding dengan martabat orang abid yang tidak alim, maka sangat tinggi martabat orang yang alim itu, sehingga Rasulullah SAW membandingkannya dengan martabat baginda sendiri bila dibanding dengan martabat sahabat yang paling di bawah sekali. Sebab saya kata tadilah, sahabat ni ada kedudukan, ada darajat. Nabi sebut dalam hadis ni, kata Nabi apa? Kafadli ala adnakum, umpama aku dan juga orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan kamu. Mungkin antara sahabat tu ada yang tak hafal langsung hadis Rasulullah, ada sahabat tu yang baru belajar agama, inilah, tapi dia sahabat. Maka perbandingan antara orang yang tahu agama dan orang yang sekadar rajin beribadat, umpama aku dan orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan kamu. Di sisi lain pula, berdasarkan hadis yang pertama ini, orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan bumi. Walaupun benda ni mungkin tak kelihatan, kita tak nampak pun orang sanjung, orang angkat, tak pernah pun nampak asal dia berjalan orang kerumun. Bukan semualah, tapi mungkin ada yang orang tak kenal pun dia tu alim, orang tak tahu pun dia tu ulama. Cuma hari ni saya sebut umum, walaupun saya kata secara khusus ulama tu satu kedudukan yang sangat tinggi. Itu tak boleh dipakaikan pada semua orang. Nanti kalau semua orang gelarkan diri mereka tu ulama kerana mereka tahu ada sedikit pengetahuan tentang agama, itu salah. Jadi ulama ni satu kedudukan penguasaan ilmu yang cukup tinggi. Dia ada syarat, mungkin sekitar 18 cabang, 12 cabang ilmu. Dia kuasai Quran, kuasai hadis, kuasai bahasa Arab, baru capai makam ulama. Tapi kalau setakat dia tahu, nak panggil ulama ni kena hati-hati. Sebab nanti asal apa sikit ulama. Ulama ni dia adalah peringkat yang tertinggi daripada keserjanaan di dalam Islam. Nampak ya? Lepas tu kalau kita lihat dalam konteks Nusantara, kita pakai bawah ni ustaz lah. Ustaz baru jadi ulama. Bukan semua ustaz tu ulama, dan setiap ulama tu pasti ustaz. Nampak ya? Bukan setiap ustaz tu ulama. Dia ustaz mungkin dia pasal kata disyarat nak jadi ulama, dia mesti menguasai antara 12 hingga 18 ilmu dalam bidang agama. Mana bukan satu dua. Kalau setakat dia alim fiqh, dia tak alim lain, tu baru ustaz. Tapi lebih tu pada ustaz tu lagi bawah. Nampak ya? Tapi kalau ustaz ni, itu penggunaan di Nusantara. Jadi kalau negara Arab, ustaz tu tinggi, ustaz tu masuk profesor. Kalau di negara Arab, ustaz doktor, itu mana profesor doktor, ustaz tu doktor. Kalau orang setakat mengajar agama dipanggil muallim, dipanggil mudarris, guru maksudnya. Tapi kalau pakai gelaran ustaz di negara Arab, itu profesor. Ustaz Musaid itu profesor Madya. Nampak ya? Itu keadaan dia. Tapi ulama ni tinggi. Cuma kita ambil di sini dalam konteks orang yang menguasai ilmu lah, umum lah. Tapi nak dapat gelar ulama, cukup memerlukan kepada usaha yang bersungguh-sungguh di dalam pemahaman ilmu agama. Itu tinggi. Maka bagi orang yang alim, orang yang ada pengetahuan tentang agama, mungkin dia tak bertaraf ulama, tapi dia tahulah mana halal, mana haram. Dia tahu dosa pahala, dia kenal, dia tahu tentang rukun iman, rukun Islam. Mana Islam secara umum tu dia dalam penguasaan dia.
Maka orang ini, kata hadis, dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan bumi. Itu kehebatan. Jadi mereka tu bukan hanya sayang, bukan hanya suka kepada orang yang alim, bahkan berdasarkan hadis mendoakan mereka dengan rahmat, mendoakan mereka dengan kebaikan di mana pun mereka berada. Jadi ini satu nilai yang tak ada pada orang lain. Nilai ini tak ada pada orang yang menguasai bidang-bidang tertentu di dalam kehidupan dunia ni, tak. Mungkin orang ni suka, orang ni benci. Tapi dalam konteks orang yang menguasai ilmu agama, bukan setakat manusia, bahkan seluruh makhluk di langit dan bumi mencintai dan menyukai mereka. Bayangkan, kata pengarang, bagaimana Allah, para malaikat dan seluruh penghuni 7 lapis langit, begitu juga segenap penduduk bumi, manusia, jin, binatang, sehingga semut-semut yang ada di dalam lubangnya, yang ada di dalam lubangnya, dan ikan-ikan yang ada di laut, semua itu mencintainya dan mendoakan supaya orang yang alim tadi sentiasa mendapat kebaikan di dalam segenap kelakuannya. Ini satu kenyataan yang dikeluarkan sendiri oleh Nabi SAW. Dan Nabi itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi membenarkan. Nabi tak cakap bohong. Nabi bukan cakap sebab nak ambil hati para ulama, tidak. Nabi cakap ni tulus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan orang yang berilmu, kata Nabi, didoakan oleh Allah dan malaikat. Mana Allah sentiasa merahmati mereka, malaikat sentiasa mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka. Bukan itu saja, wa ahlas samawat, begitu juga dengan seluruh penduduk langit. Ada ulama mengatakan ini merujuk kepada para malaikat yang berada di langit. Ada ulama mengatakan termasuklah makhluk-makhluk di langit. Makhluk langit ni umumlah, bulan, bintang, cakrawala, semua yang ada kat belah atas lah. Semua menaungi dan mendoakan orang yang alim. Wa ahlal ard, dan semua makhluk yang ada di bumi. Di bumi ni makhluk bawah. Makhluk bawah ni semualah, jin termasuk, binatang termasuk. Semuanya kasih dan sayang kepada orang yang berilmu, sehingga Nabi tak sebut lebih terperinci lagi, didoakan juga oleh semut yang berada di dalam lubang. Semut pun kasih kepada orang yang menguasai ilmu agama, termasuklah ikan yang berada di dalam lautan. Ini satu kehebatan yang tak Allah anugerahkan kepada selain daripada orang yang menguasai ilmu agama. Saya rasa, kata pengarang, tidak ada orang lain yang dapat kecintaan seperti yang didapatkan oleh orang yang alim ini. Pastilah kalau setakat menguasai bidang-bidang tertentu, mungkin dia hanya mendapat kecintaan sekelompok orang-orang yang menyukai bidang yang dia kuasai tersebut. Tetapi dalam konteks ilmu, mana dia mendapat kecintaan menyeluruh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pentinglah, sebab tu saya kata tadi, bukan semua orang yang faham ilmu agama tu dipanggil ulama, dan bukan semua orang alim tu didoakan oleh seluruh makhluk langit dan bumi. Dia pun ada syarat dia. Syarat yang paling besar, mesti dia lakukan kesemuanya itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ kalau kita nak lihat secara lebih terperinci dalam pengkategorian atau pengkelasan ulama ni, ulama-ulama ni ada sifat. Dia ada kriteria wajib dia. Kalau dia tak mencapai ataupun menguasai kriteria wajib tu, tak melayakkan dia untuk berada di dalam kumpulan para ulama. Ini wajib. Keanggotaan dia mesti dengan kriteria yang sebegitu. Dia mungkin alim, dia ada ilmu, tapi bukan ulama. Dia menguasai banyak cabang ilmu, ya betul, tetapi bukan ulama. Tak boleh masuk dalam kategori ulama, sebab ada kriteria tertentu yang tak bersabit dengan pengetahuan pun. Dia bersabit dengan akhlak, bersabit dengan perilaku, bersabit dengan kejujuran, bersabit dengan integriti. Nampak? Kalau setakat bersabit dengan pengetahuan, kata tadilah, nak dapat gelaran, nak jadi ulama ni secara ilmunya, dia mesti menguasai antara 12 ke 18 cabang ilmu. 12 ke 18 cabang ilmu. Makna kalau pecahannya, kalau ilmu Quran tu berapa cabang, pecahan bawah. Ilmu bahasa Arab berapa cabang. Keseluruhan 12 ke 18. Baru dia layak untuk dikategorikan sebagai ulama. Itu secara panggilan, secara kelompoknya betul. Tapi betul-betul nak menjadi ulama, yang Allah sebut dalam surat Fatih 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya senya yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Itu lain pula. Itu tak berkait dengan yang pengetahuan yang dikuasai tadi. Ini ada pula kriteria tambahan. Ya, ulama susun satu persatu. Dia bukan berkait dengan pengetahuan, berkait dengan peribadi dan akhlak.
Sebab tu bukan semua orang alim tu, walaupun dia pandai, walaupun ada gelar berbagai dalam konteks ilmunya, tapi dia bukan ulama. Dia nak dapat gelar. Sebab saya kata tadi, ni dalam konteks Malaysia kena hati-hati. Sebab hari ni senang-senang kan, ulama belaka semua. Tapi suka caci orang. Ulama suka fitnah orang. Dia saya kata tadi, dia bukan sekadar pengetahuan. Nak dapat gelaran tu, dia berkait juga dengan kepribadian, dengan syakhsiah maknanya. Jadi ini yang saya kata kadang-kadang yang mengelirukan yang ni. Sampai keluar istilah kan, jangan caci ulama, tak baik awak cakap tu ulama tu. Padahal dia duk maki orang, dia duk cakap yang bukan-bukan tentang orang. Contoh maaf saya nak sentuh lebih terperinci lagi lah. Sebenarnya orang ni, kalau orang nak gelar dia ulama, itulah gelaran yang paling dia takuti. Oh maaf, saya bukan ulama, tapi kat Malaysia semua angkat tangan jadi ulama. Ada persatuan ulama. Contohlah, saya tak kritik yang marah pula. Jadi asal daftar, bayar yuran keahlian, jadi ulama. Ada kad pula kan, kad persatuan ulama. Mana dia ulama lah, ada dia ular dalam semak. Nampak ini bahaya. Lepas tu bagi saya dia kena kawal lah. Kalau tak kawal, dia penyalahgunaan. Dan kita pula dah diajar dalam konteks masyarakat timur ni, ulama kita kena selut, ulama kena hormat, betul? Di kontra dengan kita, kadang-kadang kenyataannya tak mencerminkan kenyataan seorang ulama. Ulama hakiki maksud saya. Percakapan dia, kelakuan dia. Tapi sebab kita dah dididik dalam konteks masyarakat timur, asal ulama aja angkat letak atas kepala. Asal ulama aja kita, betul tak salah tu, betul. Memang kita wajib menghormati, mencintai ulama, betul. Tapi masalahnya dia layak ke untuk mendapat jolokan itu? Dia layak tak? Sebab dia ada kriteria lain, bukan sekadar ilmu yang dikuasai. Lepas tu dalam Quran Allah sebut ulama 2 ayat je. Pertama surat Fatir 28 merujuk kepada ulama hakiki tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Yang kedua Allah sebut ulama juga. Ni 2 ayat dalam Quran. Kalimat ulama sebut 2 kali dia. Yang kedua Allah sebut surah Syu'ara ayat 197, membicarakan tentang ulama Bani Israel. Ulama juga. Walam yakun ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israel, kata Allah. Apa lagi mereka nak sebagai hujah kebenaran agama, padahal semua ulama Bani Israel tahu kebenaran, tapi dia kelentong, dia pusing, dia tutup kebenaran, dia pindah Taurat. Allah sebut ulama'u Bani Israel, ulama juga. Ulama masa ada pengetahuan, tapi dia sembunyikan pengetahuan. Apalagi hujah yang kamu nak tahu tentang kebenaran, kata Tuhan kepada Bani Israel. Pada ulama kamu semua dia tahu, tapi dia tak sampaikan yang dia tahu. Dia pusing, dia kelentong, dia tutup, padahal dia tahu, kata Tuhan. Ulama tak guna, tak berkata ulama, dia bukan hakiki. Lepas tu saya rasa dalam konteks kita kena hati-hatilah. Pastikan betul-betul berwibawa lah baru letak ulama. Tapi hari ni bak kita takut lah. Jadi bak kita dah diajar tadi, kita risau lah. Saya tahu kan ni ustaz yang cakap tu ulama. Ya ke dia ulama? Ulama lah tu, betul. Tapi takkan ulama boleh fitnah orang? Takkan ulama boleh keluar perkataan-perkataan macam tu? Saya tahu kan ni dah diajar macam tu kan. Lepas tu kita kena beza. Maaf, saya tak sentuh mana-mana pihak. Saya nak cerita tentang integriti ulama tu. Ini penting. Kalau ulama ni tak ada integriti sebegitu, nanti semua orang pakat. Tadilah dia bayar RM5 yuran tahunan, jadi ahli persatuan ulama. Bila jadi ahli persatuan tu ulama dan kita ingat kena hormat ulama, jangan lawan ulama. Siapa lawan ulama siap. Nampak Ini yang terjadi, ini kebimbangan kita. Sedangkan ulama tu mulia, seluruh makhluk doakan dia, takkan dia tak hebat. Lepas tu saya kata dalam konteks hakikat ulama ada kriteria lain, akhlak, syakhsiah. Lepas tu saya, ya Allah, ni pengarang kitab ni ulama besar. Kiai Haji Syukri Unus ni ulama besar di Martapura, di Banjarmasin, di Amuntai. Ini bukan kecil-kecil ni anak. Ulama hebat dengan tawaduk, dengan kehidupan. Nampak cerminan tu, nampak pada kehidupan dia. Cara cakap dia, cara silaturahmi dia, cara makan, minum, cara ibadah dia. Saya kata ibu. Tapi hari ni ialah sebab saya kata tadi kan, kalau kita belajar pengajian Islam di setengah-setengah negara Arab, bukan semua pakar-pakar agama tu berpenampilan
ilmuwan agama pun. Ya. Waktu kita di universiti dulu memang ada yang mengajar subjek-subjek agama, tapi pensyarah-pensyarah, doktor, profesor yang merokok di luar ada. Ada. Ya, dia mengajar fiqh, dia mengajar ni hebat, dia alim. Ya, tapi sampai keluar dia rokok. Kalau kita nak dapat markah banyak sikit, hadiah dia rokok. Belanja dia rokok. Orang Malaysia, Indonesia, itulah caranya pun. Dia paling suka gudang garam. Gudang garam banyak kotak, lulus cerah. Nampak ya? Dia ulama, tapi dalam kategori bukan. Tak ada ulama-ulama masyaikh. Ni lain pula yang pakai tarbus, masyaikh. Jalannya tunduk, tawadhu', wara'. Ini ulama dalam konteks hakikat tadi. Nampak ya? Nampak penampilan, perbezaan. Lepas tu hari nak cari betul-betul ulama, pergi ke pondok-pondok pengajian, pergi ke selatan Thailand. Tengok ulama-ulama di Patani. Ya, pergi ke pesantren-pesantren, tengok para-para kiai. Macam mana kehidupan, cara cakap dia. Ni bukan setakat semata-mata ilmu. Tapi tak apalah, kita ambil umum. Ni cerita umum ya. Mana umum kuasai ilmu agama betul. Kemudian lebih mendalam, khusus spesifik lagi, ulama tu ada kriteria-kriteria yang tertentu. Jadi inilah perkata pengarang, siapa yang dapat kelebihan. Oleh kerana itu, janganlah kita malas mencari ilmu, kerana hasilnya sangat mulia dan tinggi sekali. Mudah-mudahan hari pertama sebagai mukadimah pengajian kitab ni yang mendorong saya dan semua untuk menjadi orang yang rajin mempelajari ilmu agama. Ya, dalam konteks ulama tadi, umumlah ada pengetahuan lah. Jangan sampai tak kenal sembahyang zuhur tu 4 rakaat. Orang tanya sebab zuhur berapa? Jawab 6 tu, tu nak kena lempang. Ya, umur dah 45, zuhur 6 rakaat. Ni kena. Basic pun tak tahu. Nampak ya? Kalau orang tanya tentang hukum hakam masalah, ni saya tak tahu. Mufti tahu. Tak apalah, itu cabang. Tapi asas pun tak tahu. Baca Fatihah pun tak tahu hal. Tu asas, tu basic. Tak tahu bulan Ramadan wajib puasa. Kena puasa ke? Ni kena ni. Tu jangan bawa van mayat tu letak betul dalam kubur. Kalau pusing taman naik van mayat tak ngeri lagi, ngeri tanam di dalam tu. Letakkan papan tu biar satu hari petang kan keluar. Nampak ya, jangan kampungan tanah kan jadi kes. Tutup dengan papan tu. Sebab teruk sangat, dah umur 50 tak tahu bulan Ramadan wajib puasa. Apa hal? Gitulah tuan-tuan dapat sesentuh. Hari ini insya-Allah panjang umur kuliah akan datang kita sambung hadis yang kedua. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari baca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.